Hadirin yang dirahmati oleh Allah, antara amalan yang kita nak buat lagi banyak amalan ini. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli, nak dapat duduk bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Allah pesan 7 amalan kena buat. 7 nak jadi 7 golongan. Yang pertama, Masya Allah, pemimpin yang adil. Imamun adilun. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Mudah-mudahan kepimpinan kita menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, remaja yang korban masa muda dia taat perintah Allah Ta'ala walaupun nafsu dia nak buat benda-benda lain, korban kerana takut alam akhirat. Yang ketiga, tuan-tuan, rajulun tasaddaqa biyamini, laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanan tetapi tidak diketahui oleh tangan kiri. Hari ini tuan-tuan, kita bersedekah, kita masih tengok poket kita tuan-tuan, tengok color duit yang kita nak keluarkan. Kalau warna purple, kita masuk balik. Sebab kita tak tahu kedahsyatan pada mahsyar. Kalau kita tahu tuan-tuan, kita akan jadi macam para sahabat. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, satu hari datang orang nak berkhidmat, offer diri, saya nak jadi khadam pada Tuan, nak khidmat dengan Tuan. Boleh, mudah je. Tapi satu syarat, setiap kali datang wakil daripada Nabi minta aku bayar zakat, bagi harta yang terbaik daripada yang aku ada untuk agama Allah Ta'ala. Itu saya janji. Tetapi satu hari bila datang wakil zakat, dia bagi harta kelas kedua, unta yang sepatutnya yang paling layak untuk dibagi, dia tak bagi. Sebab dia kata mungkin Abu Zar perlukan kenderaan ini, aku bagi kelas kedua, unta yang juga baik, cantik, muda, tetapi tak boleh ditunggangi, aku bagi dekat dia. Dapat tahu dia Abu Zar panggil orang tadi, kamu lepas ni boleh balik, tak perlu lagi berkhidmat dengan saya, kamu telah memungkiri janji kamu. Tiba-tiba Abu Zar Al-Ghifari menangis tuan-tuan. Sebelum dia balik, dia beritahu, tahukah kamu kenapa aku paksa hidup susah macam sekarang ni? Abu Zar antara sahabat yang mana dia tak boleh bergaul dengan orang ramai, kerana dia punya agama dia terlalu tinggi, zuhud dia terlalu tinggi, warak dia terlalu tinggi, sampai dia kata Nabi hidup di dunia berasingan, mati pun dalam keadaan berasingan. Abu Zar menangis, dia kata, kenapa aku paksa diri aku jadi susah macam ni? Setiap kali wakil Nabi datang, aku suruh kamu bagi yang terbaik, kerana aku tahu di padang mahsyar nanti, saat aku perlukan bantuan pahala di waktu itu, aku perlukan amal yang terbaik inilah untuk selamatkan aku daripada azab neraka Allah Ta'ala. Sebab itu aku paksa tiap kali aku nak bagi sedekah, aku pastikan bagi yang terbaik harta ni untuk agama Allah. Mudah-mudahan berkat itu Allah selamatkan aku di alam akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi beritahu antara amalan yang dapat kita menyelamatkan diri kita daripada sengsara di alam akhirat melalui kita buat amalan yang 7 tadi, iaitu salah satu daripadanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati kita rindu dengan masjid, iktikaf dalam masjid, makmurkan masjid, datang ke rumah Allah Ta'ala berkat iktikaf dalam masjid. Masjid juga Masya Allah menjadi salah satu benda yang besar untuk menyelamatkan kita di alam akhirat. Yang seterusnya tuan-tuan, laki-laki yang mana menangis di malam hari kerana takutkan dosa dan maksiat, takutkan Allah, fafadat ainahu. Air mata ni tuan-tuan sangat mahal harganya tuan-tuan. Hari ni kita jarang menangis. Kita didik anak laki kita pula, anak abah, tak boleh menangis. Orang jantan mana boleh nangis? Itu ajaran yang salah tuan-tuan. Agama melatih kita menangis. Banyak menangis. Kata Nabi SAW, kalau tak boleh menangis, fatabah kau buat-buat menangis. Sekarang ni payah kita nak cari doa-doa yang kita tengok, yang kita pohon ramai-ramai tuan-tuan, tak ada seorang pun yang menangis tuan-tuan. Sedangkan 2 titisan yang paling Allah Ta'ala suka. Yang pertama, titisan air mata yang menangis kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, titisan darah yang gugur syahid di jalan Allah Ta'ala. Inilah titisan yang dapat memadam api neraka tuan-tuan. Nanti di hari kiamat, orang tak menangis di dunia, dia akan menangis di padang mahsyar. Pada hari itu dia akan menangis sampai buta mata dia. Allah bagi tahu pada hari di mana Allah umumkan satu orang masuk neraka tuan-tuan. Hari itu wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Pada hari di mana orang yang menzalimi diri dia, dia akan mamah jari dia tuan-tuan, sampai kudung siku dia tuan-tuan, digigit jari. Menyesal, kenapa aku tak masuk syurga pada hari ini? Kenapa aku gagal masuk syurga pada hari ini? Pada hari itu dia akan mencela diri dia tuan-tuan. Ahli neraka ni satu je tabiat kita jangan tiru tuan-tuan.
Ahli neraka selalu menyalahkan orang dalam kehidupan dia di dunia. Ini salah mak pak saya lah ni. Ini salah pemimpin lah ni. Ini salah mufti lah ni. Ustaz lah ni tak habaq kat kami. Ustaz pun dakwah pun tak hikmah pun dengan kami. Oh, salah juga. Lemah lembut pun salah lagi. Lembut sangat pun tak boleh. Keras sangat pun tak boleh. Semua salah orang. Last sekali tuan-tuan, salah iblis lah. Hujung-hujung sekali. Iblis lah. Masya Allah. Iblis nanti dia ada khutbah dia di pada masyar. Dah habis semua tuan-tuan masuk neraka, baru dia akan bagi khutbah. Pada hari itu tuan-tuan, syaitan kumpul semua manusia. Tuan-tuan diberitahu, wa qala syaitanu lamma qudil amr. Habis dah urusan hisab. 50,000 tahun kelas cerita tuan-tuan. Tak habis lagi masa kita. Jadi ringkas cerita tuan-tuan, iblis kumpul semua orang yang pengikut dia di dunia, yang tak yakin dengan hari kiamat ni tuan-tuan. Masya Allah. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Janji Allah tentang alam akhirat, tentang agama, tentang benda-benda ni semuanya hak belaka. Semua betul belaka. Tetapi selaku musuh, wa wa'adtukum, aku pun banyak tabur janji. Macam Ustaz beritahu tadi, dia merentangi kita nak buat baik, dia halang kita di tengah-tengah tuan-tuan. Fa akhlaftukum, tapi janji aku semua untuk gagalkan kamu, untuk rugikan kamu. Wa ma kana li alaikum min sultan, wahai hamba-hamba yang gagal. Di dunia dulu, aku tak ada kuasa pun nak paksa hampa ikut aku. Aku tak pernah letak pistol, machine gun dekat kepala. Hang tak ikut aku tembak. Ada iblis buat gitu? Kata iblis, illa an da'utukum. Kerja aku dakwah aja hampa ni. Aku cuma ajak. Tapi dia kata malang, ulama ajak, hang tak ikut. Nabi-nabi ajak, hang tak ikut. Iblis ajak, hang kata iblis paling faham jiwa aku. Iblis ni lah yang paling faham jiwa. Orang lain semua tak faham jiwa. Kalau kita ikut iblis, kita follow iblis. Iblis tengok, oh ini on track ni. Jangan aku tak payah kacau. Aku kacau orang lain. Ni aku tak kacau pun dia dah teruk dah. Kan? Masya Allah. Iblis ni dia hasut kita sampai kita boleh berdikari jadi ahli neraka, dia lepas. Masya Allah. Dia kata ini akhafullah. Aku pun takut dengan Allah juga, kata iblis. Kan? Aku ada sempadan juga. Aku tak pernah mengaku aku sebagai Tuhan. Manusia ni ada durhaka kepada Allah, mengaku sebagai Tuhan. Kata iblis, dulu di dunia aku cuma ajak hampa aja. Fastajabtum li, tapi malang hampa semua terima dakwah aku. Fala talumuni, hari ni jangan cela aku nah. Jangan don't ever blame me nah. Jangan cela kat aku. Ma ana bimusrikhikum, hari ni aku tak boleh selamatkan diri aku daripada api neraka. Wa ma antum bimusrikhi, kamu pun tak boleh selamatkan diri kamu daripada api neraka. Maka kata iblis, sekarang ni kita tanggung masing-masing. Pada hari itulah barulah manusia faham, iblis pun tak boleh selamatkan kita. Hari itu barulah dia akan gigit jari dia tuan-tuan, menyesal sebesar-besarnya. Dia akan beritahu, lau kunna nasma'u au na'qilu. Kalau di dunia dulu nak mai dengar tazkirah sikit pun tak apa dah. Antara amalan yang kena buat sebelum mati, dengar tazkirah, dengar ceramah, dengar peringatan. Au na'qilu, cuba berfikir sikit balik-balik ke rumah. Betul ke yang ustaz tu cakap tu? Berfikir, kalau betul, macam mana sebelum aku mati ni, anak-anak aku di rumah semua calon ahli syurga kah? Isteri aku calon ahli syurga kah? Adik-beradik aku sekarang calon ahli syurga kah? Kalau tidak tuan-tuan, kita wajib bangkit dan selamatkan semua orang yang kita sayang ni daripada api neraka tuan-tuan. Nabi pesan, peliharalah diri kamu daripada api neraka. Allah pun beritahu, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Sebab nanti satu orang yang gagal di alam akhirat, sampai di pintu neraka, penjaga neraka heran tengok, dosa apa hampa buat sampai masuk neraka ni? Kan? Tak ada orang habaq ke? Alam ya'tikum nazir? Tak ada datang. Qalu bala qad ja'ana nazir. Bahkan dah banyak peringatan Allah hantar. Fakazzabna, kami dustakan. Wa qulna ma nazzala ar-rahmanu min syai'. Allah tak cerita apa pun tentang kiamat ni dekat kami, dekat dunia dulu. Tak percaya dengan hari kiamat. Maka pada hari itu mereka menyesal. Fa'tarafu bizambihim. Hari itu baru nak mengaku kesilapan masing-masing. Sebab itulah sebelum balik kita mengaku salah kita. Kan? Syekh Ilyas rahmatullah alaih, ulama dalam dakwah ni tuan-tuan, dia kata semua salah orang ni dalam dunia ni salah aku. Yang bersalah dalam dunia ni salah aku, bukan tak ada salah orang lain. Aku yang salah ni. Hari ni kita banyak salah orang ni. Rasulullah punya akhlak di dunia ni, apa pun yang berlaku adalah kesilapan saya. Barulah kita boleh memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Jadi di antara benda amalan yang kita kena lazimkan tuan-tuan, Nabi beritahu pintu neraka ni ada 7, dan surah Hamim dalam Quran pun ada 7.
maka banyaklah baca surah Hamim. Mudah-mudahan ia menjadi hijab kepada kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda tuan-tuan yang kita nak buat. Persiapan terlalu banyak nak buat. Masa kesuntukan. Jadi sebab itu tuan-tuan, hari ni kalau kita faham, kita nak pakai ajak ramai-ramai ni, masa dah tak ada ni. Kan? Macam emergency tuan-tuan. Kena cepat-cepat bergerak masing-masing, buat persiapan sebelum kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah masa yang kita nak buat ni sampai mati je tuan-tuan. Satu orang kiai di Indonesia, Kiai Uzairan, dia beritahu masa nak buat persiapan nak balik kalam akhirat, masa nak korban untuk agama ni sampai mati. Andai kata kita mati besok hari tuan-tuan, sampai besok je dah masanya.